Assalamualaikum. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rusmadi bin Nasir, memegang nomor metrik BE191611028. Pada hari ini, dalam kelas tutorial pembangunan dan kualiti hidup, saya akan membentangkan mengenai My Local State Sabah pada tahun 2019 di daerah Papar. Dengan itu, saya telah memilih tema pendidikan sebagai bahan yang akan dibincangkan dalam pembentangan saya. Sebelum saya membentangkan mengenai pendidikan di Papar, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan mengenai daerah Papar. Daerah Papar merupakan sebuah bandar dan juga daerah yang terletak di bagian pantai barat Sabah. Papar mendapatkan namanya daripada perkataan Papar yang bermaksud tanah yang rata dan melogat pertuturan masyarakat Brunei. Daerah Papar terletak sejauh 38 km ke selatan Bandaraya Kota Kinabalu. Papar juga merupakan destinasi persinggahan utama di daerah di Sabah, memandangkan lokasinya yang strategik yang terletak di tengah-tengah laluan antara Putatan dan Kota Kinabalu di utara dan Membakut dan Beaufort di selatan. Papar juga terkenal sebagai destinasi terakhir bagi laluan North Borneo Railway bagi pelancong yang menggunakan perkhidmatan kereta api steam tersebut. Daerah Papar mempunyai beberapa buah pekan kecil seperti Kinarut di sebelah utara, manakala Kimanis dan Bungawan di sebelah selatan. Penduduk di daerah ini terbagi kepada beberapa komposisi kaum utama, yaitu Melayu Brunei, Bajau, Kadazan Dusun, serta beberapa suku Bumi Putra yang lain. Terdapat juga sebilangan kecil kaum Cina yang majoritinya etnik Hakka dan juga kaum India. Selain itu, daerah Papar juga memiliki keluasan tanah sebesar 1.248 km persegi serta bilangan penduduk seramai 167,3 juta orang yang telah direkodkan pada tahun 2019. Manakala bagi kadar pertumbuhan penduduk tahunan sebanyak 2,2%. Seterusnya, saya akan masuk kepada subtopik yang telah saya pilih, yaitu pendidikan. Apakah itu pendidikan? Pendidikan ialah sebuah proses memupuk, menyebarkan, menyampaikan maklumat, ilmu pengetahuan, dan kemahiran. Pendidikan dapat dijalankan secara dua cara, yaitu dengan cara pertama secara formal dan cara kedua secara tidak formal. Pendidikan juga bertujuan untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang bagi masyarakat. Selain itu, pendidikan juga dapat menyediakan lapangan atau ruangan untuk membina, meningkatkan sasiah dan pengetahuan serta kemahiran dalam mencapai pertumbuhan yang seimbang. Jika dilihat daripada statistik yang telah dikeluarkan oleh My Local Stat pada tahun 2019 bagi bilangan sekolah di daerah Papar, tidak ada pertambahan atau pengurangan yang berlaku bagi bilangan sekolah di daerah tersebut, yaitu sebanyak 51 buah sekolah rendah pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Manakala bagi sekolah menengah pula sebanyak 11 buah sekolah pada tahun 2018 dan 2019. Namun, menurut Ahmad Hasan selaku ahli Parlimen Papar, terdapat beberapa kemudahan infrastruktur bagi sekolah-sekolah di daerah Papar yang kelihatan daif dan tidak selamat untuk digunakan. Seterusnya, hal tersebut perlu diatasi dengan segera. Sebagai contohnya, penggunaan makmal yang usang yang digunakan oleh pelajar-pelajar oleh SMK Benoni. Tambahan beliau lagi, jika isu sekolah daif di Papar tidak dapat diselesaikan, kemungkinan pertambahan sekolah daif di Papar akan berlaku, kerana terdapat lagi beberapa buah sekolah yang lama yang perlu diperbaiki. Oleh itu, beliau telah memohon kepada menteri-menteri yang berkenaan agar dapat menyelesaikan masalah ini dengan segera kerana keadaan sekolah yang daif dapat mengurangkan keselesaan aktiviti pembelajaran dan dapat mengurangkan kualiti pembelajaran dalam kelas. Di samping itu, jika dilihat daripada statistik bilangan tenaga pengajar di Papar, bagi sekolah rendah seramai 1.270 orang pada tahun 2018, manakala 2019 telah mencatatkan seramai 1.272 orang bilangan guru. Terdapat pertambahan bilangan guru bagi sekolah rendah daripada tahun 2018 hingga tahun 2019. Sekolah menengah pula mencatatkan seramai 812 orang di tahun 2018,
Manakala bagi tahun 2019 mencatatkan seramai 822 orang, berlaku pertambahan bilangan guru juga bagi sekolah menengah. Jika dijumlahkan keseluruhan seramai 2085 orang pada tahun 2018, manakala bagi tahun 2019 seramai 2094 orang. Dapat disimpulkan di sini bahwa berlaku pertambahan bilangan tenaga pengajar daripada tahun 2018 hingga tahun 2019 seramai 9 orang guru di daerah Papar. Oleh hal ini dapat meningkatkan kualiti pembelajaran bagi pelajar di sekolah-sekolah di Papar. Hal ini disebabkan oleh para guru boleh memfokuskan kepada satu mata pelajaran yang mereka mahiri saja untuk diajarkan kepada pelajar mereka, dan mereka tidak terbagi kepada beberapa subjek. Jadi mereka tidak diharuskan untuk mengajar lebih daripada satu subjek. Jadi mereka boleh fokus dan boleh meningkatkan kualiti pembelajaran mereka sewaktu mereka mengajar di kelas. Statistik terakhir yang saya akan bincangkan bagi pendidikan di Papar ialah bilangan pelajar di daerah Papar. Sekolah rendah telah mencatatkan seramai 12.413 orang telah mendaftar sebagai pelajar sekolah rendah pada tahun 2018, manakala 2019 telah mencatatkan seramai 12.771 orang. Berlaku pertambahan bilangan pelajar bagi sekolah rendah daripada tahun 2018 hingga tahun 2019. Bagi sekolah menengah pula seramai 9.931 orang telah mendaftar sebagai pelajar sekolah menengah pada tahun 2018, manakala 2019 seramai 10.127 orang. Berlaku pertambahan bilangan pelajar bagi sekolah menengah daripada tahun 2018 hingga tahun 2019. Jika disimpulkan secara keseluruhan, seramai 22.344 orang telah mendaftar sebagai pelajar pada tahun 2018, manakala pada tahun 2019 seramai 22.898 orang pelajar telah mendaftar. Berlaku pertambahan bilangan pelajar daripada tahun 2018 hingga tahun 2019 seramai 554 orang pelajar. Melalui statistik tersebut, kita dapat melihat bahwa pertambahan bilangan pelajar di daerah Papar telah membuktikan bahwa kanak-kanak di daerah tersebut mendapatkan pendidikan yang sepatutnya mereka dapatkan di usia mereka. Hal ini dapat mengurangkan kadar celik huruf di kalangan penduduk di daerah Papar, karena mereka mendapatkan pendidikan yang sepatutnya. Dengan itu, kita telah sampai kepada slide kesimpulan. Kesimpulannya, pendidikan dapat menjelaskan keupayaan seseorang individu dalam mengurus kehidupan mereka agar dapat menjalankan kehidupan yang lebih berkualiti, karena faktor ekonomi dan sosiologi sangat bergantung kepada pendidikan yang diterima. Sebagai contoh, peratus seseorang individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus agar sumber ekonomi mereka mapan lebih tinggi berbanding dengan individu yang memiliki taraf pendidikan yang rendah. Di samping itu, bilangan sekolah yang banyak di sebuah daerah yang besar dapat membantu penduduk di daerah tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang sepatutnya, khususnya bagi kanak-kanak. Memiliki tenaga pengajar yang ramai dan berkualiti juga dapat meningkatkan taraf pendidikan dan pola pikir pelajar di sebuah kawasan. Oleh itu, bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang perlu dititik beratkan bagi mendapatkan kualiti hidup yang lebih baik dalam masyarakat.